Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan lihat kenapa dia upload tulisan Cina dekat signboard dan apakah tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa terhadap mereka ini. Teruskan menonton. Subscribe itu percuma kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam. Baiklah, so sebenarnya kalau korang nak tahu, hari ini bila aku buka Facebook, aku baca dua artikel, dua berita. Satu berita daripada utusan Borneo Online, tajuk dia, Pemuda Sosialis DAP Kuching gesa kerajaan negeri pasang papan tanda jalan pelbagai bahasa. So itu headline dia. Okay? So rupa-rupanya bila mereka pasang ni, mereka pasang dulu baru mereka gesa ke, aku tak tahulah macam mana kan. Dan benda ni memang tengah trending sekarang dekat Malaysia. So kita baca berita tersebut dan korang lihat apakah reaksi aku terhadap apa yang berlaku ini. Kuching. Bekas Ahli Parlimen Setampin Julian Tan yang juga pemuda sosialis DAP DAPSI Kuching berharap kerajaan negeri akan memasang papan tanda jalan pelbagai bahasa terutama di tempat tarikan pelancong. Tan percaya bahawa kawasan dalam bandar misalnya amat memerlukan papan tanda pelbagai bahasa seperti yang ditulis dalam bahasa Melayu dan Cina kerana ada hubungan signifikan kepada warisan Cina rakyat Sarawak. So tujuan dia nak pasang sebab dia kata satu untuk tarikan pelancong. Yang kedua sebab ada hubungan signifikan kepada warisan Cina rakyat Sarawak. Ya, dia macam mungkin aku tak tahu mereka tak faham bahasa Melayu ke untuk orang Sarawak lah. Sebab dia warisan Cina untuk rakyat Sarawak. Mereka tak faham bahasa Melayu, mereka tinggal bertahun-tahun dekat Malaysia. Macam Dr. Azizan cakap kan, meniaga bertahun-tahun kan, tak pernah pun dapat sejuta. Sebulan pun tak mungkin dapat. Korang meniaga ke isi masa lapang. So macam korang ni duduk kat Malaysia tak faham bahasa Melayu ke apa, duduk bahasa Malaysia ke isi masa lapang, aku pun tak faham. So, di kawasan berhampiran Muzium Sejarah Cina di tebingan Kuching misalnya ada keperluan untuk mempunyai papan tanda jalan dalam bahasa Melayu dan Cina kerana kita menjangkakan ramai pelancong Cina datang ke kawasan tersebut, katanya kepada pemberita di depan muzium hari ini. Dia kata kemasukan pelancong, especially zaman-zaman COVID-19 ni kan. So, insya-Allah apa ni? Kan sekarang ni tengah, apa orang cakap, border close lah apa semua, kau sibuk nak pasang sebab ada pelancong nak datang. Aduh, kalau dia nak datang pun orang tu mesti pandai bahasa tulisan Rumi. Kenapa nak kena tulisan Cina? Aku pun tak faham lah. Aduh. Tan turut menyatakan kekecewaan dengan pihak berkuasa. Dia pula kecewa dengan pihak berkuasa tempatan yang dilihat tidak menyedari kepentingan papan tanda jalan pelbagai bahasa ini. Macam tu boleh lah letak Jawi, penuh papan tanda tu. Tulisan Cina lah, tulisan Jawi lah, tulisan India lah. Sampai penuh papan tanda. Macam tu ke maksud kau? Dan atas sebab itu, Tan dan rakan-rakan DAPSI Kuching mengambil inisiatif menampalkan huruf Cina pada beberapa papan tanda jalan di sekitar bandar. Sarawak telah lama menjadi tempat pelbagai budaya kepada pelbagai kumpulan rakyat yang hidup aman damai antara satu sama lain. Ini sebenarnya yang aku rasa macam mereka ni patut kena buang negeri ke, buang negara ke apa semua. Because benda ini akan menimbulkan tidak puas hati orang tau. Sebab kita kat Sarawak, kita sebuah negeri yang rakyatnya pelbagai kaum yang aman. Dari segi perpaduan kita memang win tau. Tapi apa yang kau buat ni boleh trigger orang, ada orang akan rasa tidak puas hati. Dia ingat apa yang dia buat itu, bagus. Tapi pada pandangan orang lain, apa yang dia buat itu adalah sesuatu yang dia rasa dia betul. Tapi sebenarnya pada pandangan saya, dia adalah salah. Kita sambung berita. Kita berharap keunikan ini dicerminkan dalam banyak perkara seperti papan tanda jalan di seluruh negeri. So maksudnya, kita hidup aman damai kalau kau letak semua tulisan Cina dekat papan tanda, dekat jalan.
I think that's so wrong. So wrong. Tan juga berharap bahawa kerajaan negeri akan terus mempromosikan kepentingan kepelbagaian budaya di Sarawak yang mana rakyatnya sentiasa toleransi antara satu sama lain. Kau nak suruh orang toleransi tapi kau pula tak toleransi sebab kau nak buat macam ni jadi negara Cina ke apa? Aku tak faham. Turut bersama Tan, Ketua Dapsi Kuching, Dapni Ting dan ahli-ahli Dapsi Kuching yang lain. Okay? So itu tujuan dia buat kenapa dia nak letak papan tanda. Personally, aku memang tak bersetuju langsung. Kalau dia nak letak papan tanda, apa nama? Cina ke, Tamil ke, Jawi ke, aku tak setuju. Okey? Untuk negeri Sarawak, aku tak peduli pasal, bukan tak peduli, aku tak kisah kalau macam kat Kelantan nak pakai Jawi ke apa semua kan. Tapi dekat negeri Sarawak, saya tak bersetuju. Okey? Pakai sahaja bahasa Melayu, semua orang faham. Sebab kita pun duduk dekat Malaysia, kita belajar bahasa Melayu. Kalau kau nak suruh pasal negara lain nak datang sini pun tak ada isu. Sebab mereka pun belajar juga bahasa. Walaupun bukan bahasa Melayu, mereka pun belajar bahasa Rumi. Sebab bila kau buat macam tulisan Cina ni macam special sangat ke korang ni? Perlu sangat ke nak buat benda tu? Okay? Something untuk difikirkan. So, apakah yang telah dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan? Okay? Vandalisme. Tindakan akan diambil terhadap pelaku, kata Rahman Junaidi. Kuching. Tindakan memasang pelekat bahasa lain pada tanda nama jalan tanpa saluran yang betul adalah salah dan merupakan satu perbuatan vandalisme. Tegas Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri dalam kurungan Ahwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Katanya perbuatan tersebut melanggar perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Bahasa Kebangsaan 1963 Palang 1967. Dengar tu, nampak tu. Akta Bahasa Kebangsaan. Bahasa kebangsaan kita bahasa Melayu. Yang kau sibuk nak letak tulisan bahasa Cina kat situ, kenapa? Yes. Korang berbangsa Cina, kita berbangsa Iban Melayu apa semua, kita respect each others. Tapi yang kau pandai-pandai tukar, nak tambah tulisan Cina dekat papan tanda jalan, I think that is overboard. Memang orang cakap dah diberi betis nak peha. Itulah dia. DBKU memandang serius dengan apa yang berlaku DBKU memandang serius dengan apa yang telah pun berlaku hari ini di mana pihak Parti Tindakan Demokratik DAP telah pun memasang pelekat dalam kurungan stiker bahasa lain pada tanda nama jalan di dalam kawasan pentadbiran DBKU. Suka-suka kau buat kerja DBKU. Kerja pasang tanda jalan ni kerja DBKU yang kau nak pergi buat. Buat apa kalau kau nak jadi pemasang jalan tanda DBKU? Kerjalah dengan DBKU. Aduh. Yang pertamanya, apa yang telah dilakukan itu melanggar Perlembagaan Persekutuan iaitu dalam Akta Bahasa Kebangsaan tahun 67 di mana ketetapan telah diarahkan kepada Majlis Berkuasa Tempatan supaya semua tanda nama pada jalan mestilah di dalam bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan. Jadi, ini telah pun dipatuhi oleh Majlis Berkuasa Tempatan Sarawak termasuk DBKU. Ia boleh mendatangkan ketegangan antara kaum-kaum yang ada di Sarawak ini, katanya ketika dihubungi TVS pada Khamis. Betul, aku bersetuju. Kalau kau buat macam ni, sebenarnya kau mendatangkan ketegangan tau. Tak cukup pagi-pagi dah tegang, kau nak mendatangkan ketegangan kepada rakyat Malaysia. Okey? Kita okey berpolitik dengan sihat untuk menjaga kebajikan rakyat apa semua. Okey, kita ada pelbagai parti apa semua, tapi janganlah overboard. Okey, parti pun walaupun parti DAP mungkin bukan khas untuk orang Melayu ke apa semua kan. But kau kena perjuangkan bahasa kebangsaan walaupun parti kau DAP. Kalau kau boleh buat itu, baru orang suka kau. Okey, sebab tu kadang-kadang orang tak boleh nak terima benda ni tau. Macam kau nak perjuangkan apa? Kau nak perjuangkan apa? Okey, kau nak perjuangkan untuk bangsa kau ke kau nak perjuangkan untuk kita rakyat Malaysia? Okey? If you want to win election, do something that win for everybody. Bukannya untuk bangsa korang je. Benda tu salah tau.
Sementara itu, Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB turut kesal akan tindakan pemuda DAP yang tidak menghormati undang-undang dengan melakukan vandalisme tersebut terhadap papan tanda jalan di sekitar Kuching. Timbalan Ketua Pemudanya Fazruddin Abdul Rahman berkata tindakan DAP yang sengaja mengeksploitasi bahasa Cina boleh mencetuskan ketegangan yang dianggap bermotif menghasut. Di bawah Akta Hasutan 1948, sesiapa yang dianggap cuba menghasut dengan membangkitkan isu berkenaan sehingga mencetuskan suasana tegang, konflik dan menggugat keselamatan boleh dikenakan tindakan. Kalau kau tanya aku tak menghasut, tapi orang macam ni patut kena buang negeri. Serius. Kau tak ada pun membuatkan benda itu menyatu padukan kaum. Makin kau nak memecah belahkan lagi ada. I think this is so wrong. Okay? Sorry lah Julian Tan. This is so wrong. You have to, kalau kau tanya aku bigger picture. How to unite Malaysia. Okay? Bukan nak memecah belahkan benda ini. Kau kena perjuangkan bahasa kebangsaan bro. Serious shit. Alright, itu saja daripada saya. Terima kasih kepada menonton. Kalau anda suka apa yang saya buat, tak suka pun korang boleh dislike. Kalau suka like, jangan lupa subscribe. Racun itu benar. Bahasa kebangsaan itu benar guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe itu percuma kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.